Lebih separuh daripada peserta MM2H sejak beberapa bulan kebelakangan ini merupakan rakyat Cina selain Taiwan dan Hong Kong. Sebilangan besar warga Cina terus menetap di Malaysia melalui kemudahan visa jangka panjang kerajaan, membangkitkan persoalan mengenai kebanjiran etnik Cina yang bukan warga negara di samping kebimbangan mengenai kesan terhadap hubungan kaum dan implikasi kepada politik negara. Akhbar Singapura The Straits Times memetik angka rasmi kerajaan Malaysia berkata seramai 26,162 rakyat Cina dari tanah besar telah menetap di Malaysia selepas menerima visa jangka panjang di bawah program Malaysia Rumah Keduaku MM2H. Laporan itu berkata setakat Disember 2024, 45% daripada 57,686 peserta MM2H adalah rakyat Cina. Kebanyakannya menetap untuk tujuan persaraan, pendidikan dan pelaburan. Malah warga Cina kini membentuk bahagian terbesar pemohon MM2H berbanding negara lain. Dalam tempoh 4 bulan antara September tahun lepas dan Januari 2025, 53% daripada sejumlah 2,195 pemohon MM2H adalah dari Cina, diikuti warga Taiwan 8% dan Hong Kong 6%. Mereka membawa masuk sejumlah 675 juta ringgit yang disimpan dalam akaun simpanan tetap di bank tempatan serta membeli hartanah bernilai 681 juta ringgit dalam tempoh tersebut. Menurut The Straits Times, ramai warga Cina tertarik ke Malaysia kerana harga rumah yang lebih murah di samping untuk mencari kebebasan jauh daripada tekanan hidup seharian di negara asal mereka. Perkembangan itu di tengah-tengah rasa kurang senang terhadap kempen agresif pentadbiran semasa untuk menarik berjuta-juta pelancong Cina dengan menawarkan pengecualian visa 30 hari kepada pengunjung dari tanah besar sehingga akhir 2026. Malaysia merupakan antara negara yang menerima paling ramai pelancong Cina. Tahun lepas, akhbar The Financial Times melaporkan tren kebanjiran warga Cina ke Malaysia dan menganggarkan bilangan mereka yang menetap di negara ini meningkat 2 kali ganda dalam tempoh 3 tahun sebelumnya, daripada 82,000 pada 2022 kepada 150,000 hingga 200,000. MM2H yang menggalakkan warga asing membawa masuk dana simpanan mereka ke negara ini sebagai syarat mendapatkan visa jangka panjang, dipenuhi dengan kontroversi selepas pentadbiran Anwar Ibrahim meletakkan skim tersebut di bawah Kementerian Pelancongan, Kesenian dan Kebudayaan yang diterajui Tiong King Sing, menteri yang dikritik kerana tumpuannya yang bukan sahaja untuk menarik warga Cina tetapi juga mempromosikan Cina. Di bawah MM2H, rakyat asing membawa bersama deposit tetap sebanyak 5 juta ringgit, di mana mereka boleh tinggal sehingga 20 tahun termasuk diberikan permit kerja. Pakar bagaimanapun berpandangan penghijrahan beramai-ramai warga Cina ke Malaysia membawa cabaran tersendiri, termasuk implikasi pada sektor hartanah dan pemilikan rumah, di mana pemaju lebih berminat membina hartanah mewah berbanding rumah mampu milik yang dicari rakyat tempatan, di samping perubahan demografi dan kesan domino lain. Pengkritik turut mengingatkan Putrajaya supaya mengambil iktibar daripada negara jiran, khususnya Singapura, Thailand dan Vietnam, yang bergelut dengan kebanjiran pendatang Cina dan isu penyerapan budaya yang datang bersamanya. Antara yang lantang mempersoalkan dasar kerajaan menarik rakyat Cina ialah bekas Perdana Menteri Dr. Mahathir Mohamad yang tahun lalu melahirkan kebimbangan terhadap peningkatan mendadak bilangan warga Cina yang menetap di Malaysia. Beliau berkata pendatang dari tanah besar Cina lebih sukar dikesan oleh pihak berkuasa disebabkan kehadiran kaum Cina warga negara Malaysia menjadikan mereka mudah hilang. Katanya ini berbeza dengan penghijrahan bangsa lain yang lebih mudah dikenal pasti di kalangan masyarakat Malaysia. Itulah yang menyebabkan jumlah mereka banyak kerana kita tidak boleh kenal pasti warga negara asal dengan orang pendatang, katanya dalam wawancara bersama Malaysia Now tahun lepas. Walaupun Malaysia tidak menerbitkan statistik rasmi mengenai penghijrahan baru, The Financial Times menganggarkan bilangan warga Cina yang menetap di negara ini telah meningkat daripada sekitar 82,000 pada 2022 kepada 200,000 pada tahun lepas bersandarkan statistik kerajaan dan sumber lain.